Alhamdulillah القائل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, khatib berpesan kepada diri sendiri dan kepada sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, kerana hanya dengan takwa sahajalah kita akan selamat di dunia dan melepaskan azab di akhirat. Inilah yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapkanlah bekalan wahai manusia sebelum hari menemuinya, dan sebaik-baik bekalan ialah ketakwaan kehadrat Allah Azza wa Jalla. Mimbar masjid pada hari ini akan membicarakan tajuk siapakah Yahudi dan juga Nasrani. Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan antara nabi yang dianggap sebagai bapa kepada lahirnya 3 agama terbesar di dunia ini. Agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama suci Islam. Yang ketiga-tiga agama ini beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan di dalam salawat kita yang terakhir, di dalam salat dan dalam tahiyatul akhir kita membacakan salawat Ibrahimiyah sebagai tanda keimanan dan hubungan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, iaitulah moyang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebut di dalam nasab dan genealogi terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim berkahwin dengan 2 orang perempuan menurut Islam, sedangkan Ibrahim berkahwin dengan 3 orang perempuan menurut Yahudi dan Nasrani, yang disebut di dalam kitab-kitab mereka, iaitulah Sarah, Hajar dan Keturah. Daripada Sarah dapatnya anak yang bernama Ishaq bin Ibrahim, manakala daripada Hajar lahirnya Ismail alaihi salam. Daripada Ismail inilah melahirkan keturunan sehingga dapatlah Nabi terakhir, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda telah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, aku adalah anak di antara 2 bapaku yang hendak disembelih, iaitulah Abdullah yang dinazarkan oleh datukku Abdul Muttalib untuk disembelih di hadapan Baitullah, dan moyangku iaitulah Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Manakala daripada Ishaq lahirnya Nabi Allah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim,
Ya'qub telah berkahwin dengan 4 orang perempuan menurut para mufassirin di dalam karya-karya mereka, seperti Imam Tabari, Qurtubi dan lainnya, iaitulah dengan wanita Lia, Rahil, Zilfa dan Bilha, melahirkan 12 keturunan bangsa Bani Israel, iaitulah Rubin, Syamun, Lawi, Yehuda, Isakhar, Zabulon, Gad, Ashir dan Naftali, Yusuf serta Bunyamin. Daripada 12 keturunan ini Allah merakamkan di dalam Al-Quran kepada Sayyidina Musa, idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'ayna. Pukullah tongkatmu Musa ke batu ini, nescaya mengalir 12 mata air. Sebagai kiasannya 12 suku bangsa Bani Israel yang dilahirkan daripada sulbi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Daripada 12 suku bangsa itu, tuan-tuan, kita dapati antara mereka iaitulah Yehuda, Rubin, Syamun, Lawi, Yehuda. Inilah nenek moyang orang-orang Yahudi pada hari ini. Dan kebanyakan nabi-nabi serta rasul, seperti yang dibahas oleh para ulama tauhid, lebih kurang 124,000 para nabi pernah diutuskan ke dunia. Dan Al-Quran menegaskan man lam naqsus alaih, sebahagian besar daripada mereka kami tidak ceritakan kepada kamu manusia. Sehinggalah kita mengetahuinya sekitar 25 orang sahaja. Kebanyakan daripada mereka keturunannya Bani Israel. Bahkan ada di kalangan mereka berbangsa Yahudi, seperti Nabi Allah Yahya, bangsanya Yahudi. Nabi Allah Zakaria, ayahnya Yahya, bangsanya Yahudi. Nabi Allah Isa bin Maryam, bangsanya Yahudi. Dan lain-lain nabi yang kebanyakan mereka berketurunan Bani Israel dan juga berketurunan Yahudi daripada 12 suku bangsa Bani Israel. Tetapi kerana orang-orang Yahudi, mereka membunuh nabi-nabi mereka, mereka mengingkari ketauhidan, dan mereka menentang Allah serta rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka, maka Allah mengharamkan tanah Filistin untuk mereka. Pada awalnya setelah Musa alaihi salam membebaskan orang-orang Bani Israel daripada cengkaman Fir'aun di Mesir, lalu mereka dibawa ke lembah Kanaan di Filistin. Di sanalah mereka menumpang duduk di negaranya orang-orang Filistin, orang-orang tempatan yang mendiami lembah Kanaan. Sehingga sejarah dan juga beberapa riwayat yang banyak menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi pada awalnya di mana saja mereka duduk, mereka dihina dan dihalau kerana mereka menentang perjanjian dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah tidak memenuhi kehendak mereka menyediakan satu tanah di bumi untuk mereka duduk. Firman Allah, ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah terlalu banyak nikmat yang telah kami bagi kepada kamu. Sebahagian besar nabi-nabi dan rasul-rasul diutuskan di kalangan Bani Israel seperti kamu. Dan kami melebihkan kamu, di dalam ayat lain menyebut melebihkan kamu berbanding bangsa lain ketika itu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Sekiranya kamu memenuhi janjimu kepadaku untuk mentauhidkan
dan mengikuti nabi-nabi yang diutuskan kepada kamu. Ufi bi'ahdikum, penuhi janjimu. Wa aufu bi'ahdi, dan aku akan memenuhi janjiku, menyediakan tempat di bumi ini sebagai tanah untuk kamu tinggal. Tetapi kerana Yahudi tidak pernah memenuhi janji mereka kepada Allah, bahkan membunuh nabi-nabi, maka mereka dilaknat di mana saja di atas muka bumi. Apa yang berlaku di Palestin, di Gaza, di Syam, dan apa yang berlaku di rumpun Asia seperti di Rohingya, di Papua, di Indonesia, adalah sebahagian daripada tanda-tanda kehancuran yang telah dibuat oleh tangan-tangan Yahudi dan Nasrani. Mesir telah menutup sempadan Rafah yang sebelum ini dibuka oleh Dr. Muhammad Mursi, sehingga ia sempat memerintah Mesir setahun lebih sahaja. Ketika ditanya kepada Dr. Muhammad Mursi, jawabnya, tidak akan berlalu satu detik di bawah pemerintahan aku kezaliman terhadap umat Palestin dan lainnya yang telah diinzalkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Lalu dibukanya pintu Rafah. Tidakkah kita membaca sejarah bagaimana Umar Abdul Aziz, setengah pendapat menyatakan ia cucu kepada Umar Al-Khattab, dan pendapat lain menyatakan cici kepada Umar Al-Khattab, memerintah Islam hanya 2 tahun. Tetapi apa berlaku sepanjang pemerintahan? Rakyatnya sentiasa berbincang dan berbicara tentang, apakah kamu bangun malam tadi untuk berqiyamul lail? Adakah kamu membangunkan malam kamu dengan ibadat kepada Allah? Inilah yang dinyatakan oleh Al-Hafiz Ibn Katsir. Agama rakyat itu adalah kerana kesan daripada keimanan dan ketakwaan pemimpin. Pada zaman Khalid, apa yang berlaku kepada Khalifah Khalid ketika itu, rakyatnya berbicara tentang bagaimanakah kuda tunggangan masing-masing, apakah jenisnya, adakah jenis yang terbaik, kerana rajanya suka kepada tunggangan. Pada zaman pemerintahan selepas itu, rakyatnya berbicara tentang bangunan, tentang rumah, tentang kediaman, kerana pemimpinnya suka kepada kediaman yang mewah. Tetapi lihat pada zamannya Umar Abdul Aziz, rakyatnya berbicara tentang qiyamul lail, bercakap tentang bagaimana hidup selepas mati. Maka benar apa yang disebut oleh Imam Ibn Katsir, iaitulah kesan daripada keimanan pimpinan itu menjadi satu kesan yang besar kepada rakyat. Muhammad Mursi memerintah lebih kurang setahun lebih, membuka terowongan Rafah, sempadan Rafah. Tetapi sekarang tuan-tuan, apabila Rafah ditutup oleh As-Sisi, lalu Ismail Hanai telah membuat ucapannya. Apa kata beliau? Kami tidak berhajat supaya sempadan Rafah dibuka semula, kerana sekalipun Rafah ditutup kepada kami, Allah membuka jalan Mi'rajnya menuju ke langit untuk kami syahid. Berjiran dengan Allah, kata Ismail Hanai, lebih baik daripada berjiran dengan Mesir di bawah pimpinan As-Sisi yang zalim. Lihatlah tuan-tuan,
bagaimana kerosakan Yahudi dan dibantu oleh Nasrani untuk membantai umat Islam di dunia hari ini, terutama di Gaza, di Palestin, di Syam dan di lain. Apabila umat Islam mengambil pendekatan untuk memboikot produk-produk Yahudi, ia satu usaha yang baik. Bahkan para ulama telah memfatwakan satu hukum yang telah disyaratkan, diwajibkan di dalam agama untuk menunjukkan kebencian kamu terhadap kezaliman yang dilakukan kepada saudara kamu. Tetapi berapa ramaikah umat Islam memboikot rokok-rokok yang dihasilkan oleh Yahudi? Berapa ramai Muslim yang sanggup meninggalkan rokok yang telah diharamkan oleh sebahagian besar ulama? Kata Allamah Ibn Baz rahimahullah alaih, mufti Saudi yang sebelum ini, jelas hukum merokok itu adalah haram dan pembaziran serta berbahaya diterima oleh pengedar. Datangkan kepada kami, di manakah fatwa menyatakan harus hukum? Malang bagi umat Islam, mereka memboikot produk Yahudi, tetapi mereka terus merokok. Mereka terus menyumbang kepada Yahudi untuk membunuh saudara-saudara mereka di Palestin dan di Syam. Khatib menyeru kepada diri sendiri dan tuan-tuan, mulakanlah pada hari ini beserta hari Jumaat Sayyidul Ayyam ini untuk tuan-tuan menyatakan kebencian kepada kezaliman orang-orang Israel dan juga Zionis. Angka kematian yang syahid di Palestin pada hari ini telah mencecah lebih kurang 8,000 syuhada, termasuk tahun-tahun yang sebelumnya. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat, kekuatan dan kefahaman dengan ilmu kepada kita untuk menentang kejahatan-kejahatan dilakukan oleh musuh Islam dan berpegang kepada nas-nas Al-Quran dan hadis serta ijma' dan qiyas, agar kita hidup seperti Muslim yang dituntut oleh agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul 'alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, sidang Jumaat dirahmati Allah sekalian, pada hari ini Sayyidul Ayyam, penghulu sekalian hari, maka perbanyakkanlah kita bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana inilah yang telah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا في غزة فلسطين وفي سوريا وفي رمهية وفي الفطان وفي الشامنة وفي كل مكان. اللهم عليك بالأمريكا وبالبريطان ومأزل الكفر واليهود والشيعة والفساد. اللهم سلط عليهم ريح عاد وصيحة ثمود وطوفان قوم هود. اللهم بدد شملهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وفرق جمعهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Allahumma hafaz maulana Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung dan Pemaksuri yang di-Pertuan Agung serta yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, dan juga kepada pimpinan-pimpinan muslimnya, mudah-mudahan Allah membantu untuk mendaulatkan Islam dan beramal dengannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah telah menyeru kepada kamu wahai muslim kepada 3 perkara, sebagaimana firman-Nya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba, dan melarang kamu daripada 3 perkara, sebagaimana firman-Nya, wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illa